Video kawan hantar tadi ni cerita budak K-pop Korea. Saya tadi bagi video tu. Dia cerita budak ni, budak South Korea. Dia kata dia ni semua hidup tak pernah dengar perkataan Islam, tak pernah dengar. Duduk di Korea ni tak pernah dengar perkataan Islam. Tak pernah dengar. Dia jadi singer, penyanyi pop Korea, dia tak pernah dengar perkataan Islam. Pertama kali dia dengar word perkataan Islam, dia kata waktu peristiwa 11 September. Kapal terbang rempuh bangunan World Trade tu. Itu first time dia tengok dalam TV, satu bangunan besar kena rempuh dengan kapal terbang, collapse, dia tengok dan disebut kata Islam yang buat benda tu. Itu first time dia dengar Islam, dengar-dengar pun tak habis. So, dia kata dia buat kesimpulan Islam ni dangerous. Satu benda yang bahaya, dia kata. Dia cerita ada. Tuan-tuan tengok, saya bukan tahu cakap Korea ni, tapi dia cakap orang putih. Korea ni cakap orang putih, dan orang putih dia ni very simple English. Simple English. Macam bahasa Inggeris Dr. Mahathir, Tun Mahathir. Tuan-tuan pernah dengar Dr. Mahathir cakap orang putih? Simple. Simple. Dia happy United Nation pun dia, macam sokong Tun Mahathir pula cakap. Dia happy United Nation, dia cakap, dia bagi speech dalam bahasa Inggeris. English yang Tun Mahathir guna ni very simple English. Orang putih pun senang faham, orang Melayu pun faham. Tak ada sampai nak tabik satu-satu perkataan, sampai cekang awak tengkok, sampai duk cari, sampai nak bagi. No, dia cakap very simple English. Orang dengar ni baru ni tuan-tuan dapat video. Dia pergi United Nation, satu interview, orang tanya dia apa petua yang dia amalkan umur 94 macam ni. Tak ada orang 94 macam ni. Dia gelak, dia beritahu apa, dia kata mak saya pesan, dia kata cakap macam lebih kurang orang 94 tahun bodoh, dia cakap tak ada apa. Dia kata mak saya pesan, dia kata kalau makan, kalau sedap mau duk berhenti. Orang putih pun gelak. Orang putih pun gelak. Dia kata kalau sedap mau duk berhenti, dia kata. Dia bagi petua. Kan? Jadi dia punya English tu, K-pop ni English macam tu. Nanti tembak video tu, pakai-pakai tengok. First time dia dengar perkataan Islam apabila rempuhan kebangunan WTC, World Trade tu. Dan diberitahu kata Islam ni dangerous. And then dia duk dengar cerita selanjutnya, kata Islam ni very bad image. Islam ni suka war, suka peperangan. Islam ni suka kepada terorisme, suka kepada keganasan. Islam ni suka kepada oppression. Dia kata kepada buat zalim kepada orang, dia kata. So dia kata Islam ni, dia buat kesimpulan Islam ni, dia kata satu dangerous, yang kedua very strict religion. Ketat. Semua haram, tak boleh ni, haram. Dia kata dia, bagi dia setakat yang dia tahu ni, daripada dia tengok tu, Islam macam tu, dia kata. Dia kata dia Katolik. Tapi dia kata dia tak tahu apa pasal agama dia. Dia tak tahu jadi Katolik, dia pun tak tahu apa agama suruh buat apa-apa. Yang dia tahu, dia hidup ni nak cari duit, dia kena struggle dalam hidup untuk nak menjamin survival dia. Itu saja yang dia tahu, dia kata. Sekali dia kata dia dapat jemputan pergi buat show di Indonesia, budak ni. Dia kata dia bukan penyanyi terkenal lah, dia kata. Biasa-biasa punya penyanyi. Dijemput, pergi buat show, pergi menyanyi di Indonesia, dia kata. Bila sampai di sana, dia tengok tu dia kata peminat dia hak perempuan ni pakai tudung. Dia tanya orang, dia kata ni Muslim country. Oh, dia kata Islam pun ada ramai orang tu. Tak tahu. Dia tak tahu. First time dia kata dia tengok, oh rupanya orang Islam ramai. And then satu benda yang dia jadi curious ni, dia kata pasal apa perempuan Islam. Dia kata Indonesia is a hot country. Dia kata negeri panas, cuaca panas. Lagi duk pakai tudung, duk pakai ni apa. Dia kata ni mesti Islam rempuh bangunan ni, paksa mereka ni suruh pakai macam tu di negeri panas. Dia kata dia duk ingat macam tu. So selama dia duk buat show di sana, dia dapat kesan. Dia kata mereka ni, budak-budak peminat dia Islam ni, pakai tudung apa semua ni, dia kata they are very kind. Dia kata bagus, dia kata. Dia banding dengan negeri dia.
Depa ni dengan garik dia, garik tu, garik. Dengan apa? Dia tengok yang kata perempuan Indonesia dengan pakaian dia macam tu, dengan dia are very kind. Dia kata, depa ni bagus, dia kata. Lepas tu dia kata dia dapatlah peluang untuk bercakap dengan peminat-peminat perempuan yang pakai tudung ni semua. Dia kata, hampa duk pakai ni semua, dia kata, ada orang paksa apa ke suruh pakai macam ni semua? Dia tanya, dia kata. Salah seorang daripada minat ni pergi jawab dekat dia. Dia kata, no, tak ada siapa paksa, dia kata. Ini kami punya agama, dia kata. Agama kami, habang kami nasib baiklah ni hak jadi peminat ni pun duk main masjid mengaji lah agama aku. Dia boleh jawab elok kan. Saya pun bila baca dia, ini bagus budak-budak ni kan. Dia kata tak ada paksa apa. Dia kata cuma, dia kata agama kami habang kat kami. Kami ni like a diamond. Kami ni macam satu permata, berlian kami ni. Kami ni barang mahal. Oleh kerana kami barang mahal, kami kena tutup. Kami tak boleh nak show dekat orang semua. Sebab kami ni barang yang berharga, dia kata. Nobody force me. Dia kata, this is my choice. And I'm very proud of it. Budak tu jawab ke dia. Budak ni pun. Tak ada siapa paksa. Ni agama kami suruh. Pasal kami ni, orang perempuan dalam Islam ni, berharga. Maka kita kena bungkus elok. Dia kata, pakai, kami tidak akan tunjuk kepada sebarang orang. Kami hanya akan tunjuk kepada orang yang patut saja. Dan kami proud. Dia kata, kami bangga dengan pakaian yang kami pakai ni. Dia kata, untuk kali kedua, dia terkejut. Dia kata, tadi terkejut kami terbang langgar bangunan tu. Dengar Islam ni, dan dia buat kesimpulan, Islam ni dangerous. Satu main ni pula, satu orang Islam, lepas tu pakaian macam ni, tanpa ada siapa paksa, dia buat dengan rela hati, dan dia ada bagi justification. Pasal apa dia pakai. Dan benda tu dia kata accepted. Dia boleh terima apa yang budak ni kata. Masa tu dia kata dia tak faham lagi tentang faith, tentang kepercayaan, tentang keimanan ni semua dia tak faham lagi. Cuma dia kata benda tu duduk dalam kepala dia duduk proses. Dia kata apa benda ni, dia kata. And then kemudian dia kata apa? Dia kata dia rasa selepas dah dia masuk Islam, dia fikir balik, dia kata mungkin Allah masa tu dah nak bagi satu mesej dekat dia, suruh dia masuk Islam. Tapi sebab dia pun masa tu tak tahu lagi, dia kata dia tak dapat mesej tu, dia kata. So benda tu macam tu saja. Habis show, dia balik ke Korea. Dia balik sana, kebetulan dia kata pak dia kena buang kerja, so dia terpaksa kena kerja. Sebab pak dia dah tak ada kerja, dia terpaksa kena buat kerja lain, dia tinggallah minat dia dalam menyanyi muzik, dia tinggal. Tapi dia tak boleh nak tumpu kerja hak dia buat ni, sebab dia mahu sesuatu yang lebih mencabar, dia kata. And then dia masuk dalam YouTube ni, dia mula duk buat kerja pakai YouTube ni. Dia start dengan dia buat rakaman YouTube, dia cerita pengalaman dia pergi Indonesia, dan dia cerita dia jumpa dengan orang Islam di Indonesia. Itu YouTube dia yang pertama keluar. Tentu dia kata tiba-tiba benda ni luar jangka, dapat sambutan. Orang pakai masuk, pakai duk sembang dengan tajuk cerita Islam di Indonesia, dan juga benda-benda yang mengkagumkan dia dari segi Islam di Indonesia ni. So dia kata di situ dia duk gather, dia duk kutip maklumat-maklumat tentang Islam ni. Dia kata di situ dia duk dapat. And then dia mula dapat, dia kata pasal apa orang Islam ni percaya kepada Allah, Tuhan yang satu. Daripada dia duk guna media ni, Tuan Amir kita Zon kuliah ni, dia cukup duk ni benda ni duk bagi tahu kata media ni important. Media ni penting. Pasal apa? Kalau kita boleh manfaatkan betul-betul media ni, dia punya power tuan-tuan besar. Itu sebab tuan-tuan tengok BBC ke Bloomberg ke apa, semua dikontrol oleh Yahudi. Sebab apa? Sebab media ni dia boleh cetak pemikiran orang. You pandai guna media ni, you boleh pengaruh orang. Nampak? So dia kata apa? Melalui media ni, dia mula dapat tahu ni, yang kata Islam ni apa? Pasal apa orang Islam ni percaya kepada Allah Tuhan yang satu? Pasal apa orang Islam ni semayang? Semua ni dia duk dapat, dia kata. Pasal apa orang Islam tak makan babi? Daripada dia punya duk communicate dengan orang-orang ni, dia dapat semua jawapan-jawapan ni. Dan pasal apa orang Islam tak minum arak? Dia dapat. Pasal apa dalam Islam ada halal, ada haram? Dan finally, dia cuba nak tahu Nabi Muhammad ni siapa. Pak tuan-tuan, pasal apa Allah buka hati dia, buka dia bagi dapat hidayah? Pasal apa? Pasal dia tak ada negatif dalam hati dia. Dia mencari kebenaran. Dia nak kebenaran. Dia tak ada, dia buka kosong, dia nak terima. Benda benar, dia nak terima.
Masuk kat dia. And then dia kata lagi satu yang hebat ni apa dia? Orang Islam ni dia kata depa ni help each other. Depa tolong sama-sama depa. Sedangkan dalam culture dia kata dia orang Korea dan culture dia kata hidup ni adalah competition. Satu persaingan dia kata hidup ni. Siapa menang dia sukses, dia berjaya. So kita akan buat apa saja untuk menang dalam persaingan ini. Tapi Islam tak. Dia kata Islam ni dia punya teaching suruh tolong-menolong di antara satu sama lain. And then dia kata the best part dalam Islam ni apa dia? Bila dia dapat apa-apa, dia terima kasih. Dia terima kasih kepada Allah. Dia terima kasih kepada sama-sama manusia. Dia kata benda ni dia tak pernah jumpa dalam sepanjang hidup dia. Tak nampak? Oh tuan-tuan, video ni tuan-tuan kena tengok. Tuan-tuan dengar saya cerita ni tak sampai. Meter tu tak sampai. Tuan-tuan tengok yang tu dia sampai. Dia sampai ni, nak cerita ni. So dia kata Islam ni, depa ni apa dia? Dia kata Islam kata life is a journey. Hidup ni adalah satu journey, satu perjalanan, dia kata. Bukan competition, bukan persaingan. Islam kata perjalanan hidup kita ni apa dia? Nak pastikan kita hidup di atas jalan yang lurus, yang benar, dan kita nak keredaan Allah. Yang tu dia kata, itu yang dia dapat daripada benda-benda ni semua. Dan dia kata apa? Last kali Islam kata apa? Reward yang Allah akan bagi ialah syurga, dia kata. Which is I tak pernah jumpa, dia kata, selama ni. Masya Allah, dia kata. Benda ni betul-betul touch dia punya inner feeling. Dia punya hati kecil dia betul-betul tersentuh dengan benda yang dia duk dapat ni. Semata-mata nak cari keredaan Allah, maka kita buat baik sepanjang hidup kita, dia kata. So apa dia kata? So dia start, dia kata, dia pergi cari Quran terjemahan dia baca. Dia start duk cari cerita tentang Nabi Muhammad ni. Tajuk akan datang kita akan tengok ni, apa tohmahan terhadap Nabi Muhammad. Mai Ramadan, dia try tahan diri puasa. Semayang, dia kata dia cuba tengok dalam YouTube apa-apa dia try buat. Dia kata. Semua ni dia kata dia buat sikit-sikit. Dia nak cari apa dia betul-betul yang ada dalam Islam ni. So, finally dia kata apa? Dia rasa kata ada hanya Tuhan di dalam hidup ini. Dia dapat rasa benda tu. Dan Tuhan tu bukan saja cipta kita, tapi dia guide kita sampai kita jumpa kebenaran akhirnya. Dia kata Tuhan adalah yang absolute, yang most gracious dan most merciful. Dia kata itu kesimpulan dia. Bila dia puasa, dia kata dia boleh rasa gratitude dia kepada Tuhan. Terima kasih dia kepada Tuhan. Tahan perut lapar tuan-tuan. Bila dapat makan bismillahirrahmanirrahim, rasa thank you kita kepada Tuhan. Dan kita rasa orang susah tak ada dapat makanan, tiba-tiba kalau dapat, Allahu Akbar. Betapa thank you-nya dia kepada Allah dan kepada orang yang tolong dia bagi dia makan. Bila dia salat, dia kata dia rasa peace of mind. Ni, K-pop ni, dia cerita lagu tu. Dia kata benda-benda ni semua dia kata menyebabkan dia semakin yakin. Inilah yang dia duk cari yang tak jumpa selama ni. Dia kata tak ada, dalam diri dia ada satu kosong. Yang kosong tu tak tahu nak isi dengan apa. Dia isi dengan glamour, tak boleh. Dia isi dengan duit, tak boleh. Dia isi dengan arak, tak boleh. Dia isi dengan perempuan, tak boleh. Semua tak boleh. Bila dia dapat yang ni, Islam masuk fit masuk dalam kekosongan tu. Dia kata ini yang dia duk cari selama ni. Inilah dia kata. And finally, baru dia masuk Islam. Hak tadi ni puasa, duduk semayang, dia tak masuk Islam ni. Dia baru duk cari. Finally, dia kata inilah yang betul. Dia pergi dan dia mengucap elok, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, kita bawa cerita satu contoh silam, iaitu Abdullah bin Salam, dan kita bawa satu contoh yang contemporary. Cerita tentang budak K-pop ni. Dia pilih nama Islam dia Daud Kim, dia kata. Daud Kim, dia kata. Dan dia jadi orang Islam dan dia kata dia tidak pernah rasa silap akan pilihan dia. Untuk bayangkan dalam masyarakat yang berapa kerat aja Islam, dia boleh dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Ni ayat kita duk baca ni, dia tidak ada buruk sangka kepada Islam, maka Islam boleh masuk elok dalam hati dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk ayat nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaik.